Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada adik-adik semua. Apa khabar adik-adik semua? Diharapkan adik-adik berada dalam keadaan ceria, gembira dan yang paling penting adik-adik semua perlu menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Sebab apa adik-adik? Kita masih lagi berperang dengan virus COVID di luar sana. Jadi adik-adik semua bersama saya Sri Syahrini atau lebih mesra lagi panggil saja Kak Sri. Hari ini Kak Sri datang untuk berjumpa dan berkenalan dengan adik-adik semua nak bagi tahu tentang pentingnya untuk kita menjaga kebersihan, terutama sekali kebersihan tangan. Dan Kak Sri adalah wakil daripada Dettol. Dan kepada adik-adik semua, Kak Sri nak bagi tahu sikit tentang Hygiene Quest. Hygiene Quest ialah kurikulum pengajaran yang menarik dan berasaskan cerita yang membantu memupuk amalan kebersihan yang betul dan berkekalan kepada murid-murid iaitu adik-adik semua. Dengan cara yang betul, kuman dapat dibasmi untuk mengekalkan kebersihan serta kesihatan diri kita. Kurikulum ini membabitkan pelajar melalui gabungan kartun, permainan dan pembelajaran dalam kelas dengan pembabitan watak-watak Hygiene Quest. Jadi kepada adik-adik semua, Kak Sri nak ajak adik-adik untuk menonton kartun Hygiene Quest ini. Setiap generasi, 4 akan dipilih. Membentuk Pakatan Pengembara Wira Hygiene Quest. Aina, jom makan. Basuh tangan dulu. Aduh. Yeay! Apa jadi? Tak tahulah. Saya baru nak cuci tangan. Kami pun. Apa pun, seronoklah. Jadi, siapa kamu semua? Setiap generasi, 4 akan dipilih. Membentuk Pakatan Pengembara. Oh, macam Wira lah ni kan? Wah, Okey, tapi kita kat mana? Yen Li, inilah rantau misteri. Dunia epik bersaiz mikroskopik. Sayalah pelindung yang menjaga keseimbangan kesihatan di antara dua dunia kita. Dan hari ini, saya perlukan pertolongan anda. Pokok jejari ini hanya berbuah setahun sekali. Tapi, pokok ni dalam bahaya. Nampak macam tangan lah. Tapi, tangan yang tak sihat. Melekit. katanya jeli unggu ni daripada kuman yang hanya menjangkiti pokok saja. Ini mesti punca pokok jatuh sakit. Mungkin kita boleh basuh jeli tu dengan air. Kita boleh guna pistol air. Yeay! Oh. Kita perlukan sesuatu yang kuat dan berkesan. Roshan, sekarang! Yeay! Oh. Cuba lagi. Terlalu teruja pula. Hafiz, cuba tengok ni. Rasanya masalah ni lebih kecil dari yang disangka. Dahsyat! Buku ni kata hanya sabun je boleh menghapuskan kuman kecil ni. Tapi, mana nak cari sabun di sini? Aha! Kena gosok selama 20 saat tau. Jangan lupa celah-celah jari. Belakang pun sama. Dan bilas. Kuman dah tak ada.
Tahniah. Kamu berjaya selamatkan pokok dan buahnya dan kamu belajar bahawa air sahaja tak cukup untuk basmi kuman-kuman degil di tangan. Pastikan gosok tangan dengan sabun selama 20 saat. Bagus. Apa lagi sekarang? Lain hari, lain pengembaraan. Bye. Bye. Aina, dah basuh tangan ke belum? Ha? Tengah basuh, Mama. Dengan sabun. Dah siap. Kita nak makan apa ya? Baiklah adik-adik semua, Kak Sri nak tanya adik-adik. Cuba kita fikir dan ingat kembali tentang kartun Hygiene Quest tadi. Apa yang tak kena kepada pokok jejari itu ketika watak-watak itu tiba? Ya, tepat sekali. Pokok jejari itu mempunyai kuman yang tersembunyi. Baiklah seterusnya, Kak Sri nak tanya adik-adik. Kenapa Yanli menggunakan aplikasi Yanli untuk melihat kuman di pokok jejari itu? Ya, tepat sekali adik-adik, kerana kuman tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan hanya boleh dilihat dengan menggunakan aplikasi Yanli sahaja. Baiklah adik-adik semua, Kak Sri nak tanya adik-adik, adik-adik tahukah apakah itu kuman? Ya, kuman adalah sejenis mikroorganisma. Ia adalah sangat kecil dan halus berada di sekeliling kita dan kita tidak dapat melihat kuman dengan mata kasar kita. Kita hanya boleh melihat kuman dengan menggunakan mikroskop sahaja. Dan kuman ni, kita ada kuman yang baik dan juga kuman yang tak baik. Adik-adik nak tahu kuman yang baik itu apa? Ya, dengan adik-adik makan yogurt contohnya kan, dalam yogurt tu ada kuman yang baik. Dan kuman yang tidak baik ini yang boleh kita dapat di mana-mana tempat akan membuatkan kita sakit. Baiklah kepada adik-adik semua, Kak Sri nak tanya adik-adik. Adik-adik tahu ke di mana kuman tinggal? Sebenarnya adik-adik, kalau adik-adik nak tahu kuman ni dia tinggal di merata-rata tempat tahu. Dekat meja yang adik sedang membaca buku, pensel, di tandas, di tong sampah, di tempat permainan. Ya, kuman berada di mana-mana sahaja. Dan kuman merebak melalui sentuhan udara, makanan dan juga minuman yang kotor. Adik-adik semua, Kak Sri nak tanya, bagaimanakah kita boleh mengelakkan kuman? Baiklah kepada adik-adik semua, Kak Sri nak bagi tahu adik-adik cara-cara untuk kita mengelakkan kuman, antaranya adalah dengan memakai pelitup muka dan jaga jarak sosial ataupun jarak fizikal. Sebab apa kita kena pakai pelitup muka adalah disebabkan kita tak nak kuman masuk ke dalam hidung dan mulut kita, seterusnya masuk ke dalam badan kita. Kenapa kita perlu jaga jarak 1 meter antara satu sama lain pula adalah disebabkan kita tak nak kuman daripada orang lain terkena dekat badan kita. Baiklah seterusnya, cara-cara untuk elakkan diri kita daripada kena kuman adalah dengan menjaga kebersihan di dalam rumah. Ya, dalam rumah. Sebab apa kita kena jaga kebersihan dalam rumah? Sebab kita bebas berada dan buat apa sahaja di rumah kita. Jadi penting untuk sentiasa mencuci rumah kita. Seterusnya, cara untuk kita elakkan diri kita terkena kuman adalah dengan membasuh tangan dengan kerap, dengan sabun dan juga sentiasa mandi. Sebab apa adik-adik kena basuh tangan kerap dengan sabun dan juga sentiasa kena mandi? Sebab kita nak buang semua kuman-kuman yang berada di tangan dan juga di badan kita. Adik-adik, Kak Sri nak tanya, kenapa kita mesti mencuci tangan kita ya? Baiklah, sebelum Kak Sri berikan jawapan kenapa kita mesti mencuci tangan kita, sama-sama kita saksikan kembali kartun Hygiene Quest ini. Pokok jejari ini hanya berbuah setahun sekali. Tapi
pokok ni dalam bahaya. Nampak macam tangan lah. Tapi tangan yang tak sihat. Melekit. Katanya jeli unggu ni daripada kuman yang hanya menjangkiti pokok saja. Ini mesti punca pokok jatuh sakit. Mungkin kita boleh basuh jeli tu dengan air. Kita boleh guna pistol air. Yeay! Oh, Kita perlukan sesuatu yang kuat dan berkesan. Roshan, sekarang! Yeay! oh. Cuba lagi. Terlalu teruja pula. Hafiz, cuba tengok ni. Rasanya masalah ni lebih kecil dari yang disangka. Dahsyat! Buku ni kata hanya sabun je boleh menghapuskan kuman kecil ni. Tapi, mana nak cari sabun di sini? Aha! Kena gosok selama 20 saat tau. Jangan lupa celah-celah jari. Belakang pun sama. Dan bilas. Wow, 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 wow. Ha! Kuman dah tak ada. Tahniah, kamu berjaya selamatkan pokok dan buahnya dan kamu belajar bahawa air sahaja tak cukup untuk basmi kuman-kuman degil di tangan. Pastikan gosok tangan dengan sabun selama 20 saat. Baiklah adik-adik, tadi kita dah tengok kembali kartun Hygiene Quest tu kan. Kita tengok yang Roshan menggunakan pistol air dia menembak dan membersihkan pokok jejari gergasi tu sampai hilang yang warna purple tu. Kita nampak dah bersih. Namun, bila Yanli menggunakan aplikasi Yanli, rupa-rupanya masih banyak lagi kuman yang ada di pokok itu. Okey, kenapa ya kuman masih ada lagi dekat pokok itu apabila Yanli menggunakan aplikasi Yanli? Ya, tepat sekali adik-adik. Sebabnya Roshan tidak menggunakan sabun dan air ketika mencuci pokok jejari gergasi itu. Dan untuk pengetahuan adik-adik, kita perlu membersihkan tangan kita dengan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat untuk menghilangkan segala kotoran dan kuman yang berada di tangan kita. Baiklah adik-adik semua, sekarang Kak Sri bersama dengan kotak misteri. Adik-adik pasti nak tahu apa kotak misteri ni kan? Ya, Kak Sri akan terangkan apa fungsi kotak misteri ini. Fungsi kotak misteri ini adalah untuk menunjukkan kita ada kuman dekat tangan kita sebenarnya walaupun kita tak nampak dengan mata kasar. Mai sini, Kak Sri tunjukkan contoh dia. Kak Sri belai-belai kucing ni. Kalau kita tengok kucing dekat mana-mana, kita rasa nak pegang kan. Kita terus belai-belai kucing tu. Sama juga dengan kucing peliharaan kita kan. Dan selepas belai-belai kucing, kita ingat tangan kita bersih. Tetapi sebenarnya adakah tangan kita benar-benar bersih? Kalau Kak Sri tengok ni. Bersih je, tak ada apa-apa. Tak payah basuhlah tangan kita ni. Tapi cuba Kak Sri tengok menggunakan kotak misteri ini. Wah, teruknya tangan Kak Sri. Sangat kotor sebenarnya tangan Kak Sri ni.
Wow adik, sebenarnya tangan Kak Sri sangatlah kotor adik-adik. Bila Kak Sri tengok tangan Kak Sri di dalam kotak misteri ni, Kak Sri ingat tangan Kak Sri ni bersih saja tau. Tapi sebenarnya tangan Kak Sri adalah sangat kotor. Begitulah juga sama dengan Yenli menggunakan aplikasi Yenli bagi melihat kuman yang ada di pokok jejari gergasi dalam kartun Hygiene Quest itu. Jadi sebenarnya adik-adik, tangan kita ada kuman tapi kita tak nampak. Sebab itu kita perlu mencuci tangan kita dengan air dan sabun dengan bersih. Adik-adik semua, jom belajar 8 langkah mencuci tangan bersama-sama. Langkah pertama ialah kita basahkan tangan kita dengan air. Langkah kedua, kita letakkan sabun di kedua-dua belah tangan kita macam ni. Langkah ketiga, tautkan jari dan gosok tapak tangan kita macam ni. Langkah keempat, kita gosok di belakang tapak tangan kita sebegini. Langkah kelima, kita gosok sekitar ibu jari macam ni. Dua-dua belah tangan. Langkah keenam, kita gosok di celah-celah jari. Dan langkah ketujuh, kita gosok di pergelangan tangan kita. Dua-dua belah tangan. Dan langkah ke-8, kita bilas dengan air sampai bersih. Dan juga kita keringkan dengan menggunakan tuala ataupun tisu. Keringkan baik-baik. Baiklah, itu adalah 8 langkah untuk mencuci tangan dengan betul. Dan pastikan adik-adik semua mencuci tangan dengan air dan sabun dengan betul bagi memastikan kita bebas daripada kuman. Baiklah adik-adik semua, Kak Sri nak tanya, bilakah kita perlu mencuci tangan kita? Kak Sri nak bagi tahu dekat sini yang kita perlu cuci tangan kita sebelum dan selepas melakukan sebarang aktiviti. Contohnya selepas menggunakan tandas. Ya, sebab dekat tandas tu kan ada banyak kuman. Sebab itu adik-adik kena basuh tangan adik-adik dengan air dan sabun supaya kuman-kuman tu hilang semuanya. Selepas membuang sampah pun, adik-adik kena basuh tangan dengan bersih sebab dekat sampah-sampah tu kan kotor. Jadi ada banyak kuman di situ. Selepas bermain dengan haiwan, adik-adik jumpa haiwan dekat luar, haiwan peliharaan adik-adik ke, adik-adik kena cuci tangan adik-adik baik-baik sebab dekat haiwan tu mungkin ada kuman yang kita tidak nampak. Dan seterusnya selepas bersin. Adik-adik ni macam mana ya bersin? Mesti tutup dengan tangan. Lepas tu bersin dekat merata-rata tempat kan, tak tutup kan? Okey, sebenarnya bila kita bersin ada kuman yang melekat di badan kita dan juga tangan kita. Jadi kita perlu bersihkan tangan kita dengan air dan sabun juga. Sebelum dan selepas makan juga kena pastikan yang tangan adik benar-benar bersih. Selepas bermain di luar juga, kena pastikan yang adik mencuci tangan adik-adik semua dengan air dan sabun bagi mengelakkan adik-adik mendapat kuman. Baiklah adik-adik semua, sekarang tibalah masanya untuk kuis. Baiklah Kak Sri nak tanya adik-adik semua sama ada adik faham atau tidak apa yang dah Kak Sri terangkan sebentar tadi. Kita ke soalan yang pertama. Kuman adalah sangat halus dan adik-adik hanya dapat melihatnya dengan mikroskop. Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Ya, kuman sangat halus dan kita semua hanya dapat melihat kuman dengan menggunakan mikroskop. Soalan seterusnya, semua kuman adalah berbahaya. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Tidak semua kuman berbahaya. Ada kuman yang baik dan ada juga kuman yang tidak baik. Soalan seterusnya,
kuman boleh menyebabkan adik-adik sakit. Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Ya, kuman boleh menyebabkan kita semua sakit. Soalan seterusnya. Kuman boleh merebak melalui sentuhan. Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Sama macam yang Kak Sri terangkan sebelum ini, yang kuman boleh merebak apabila kita menyentuh haiwan dan juga menyentuh sampah. Soalan seterusnya, adik-adik hanya perlu basuh tangan apabila ia kelihatan kotor. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Walaupun tangan kita tidak kelihatan kotor, kita kena tetap basuh tangan sebab kita tidak nampak kuman. Soalan seterusnya, adik-adik perlu basuh tangan sekurang-kurangnya 20 saat. Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 20 saat untuk membasuh tangan kita menggunakan air dengan sabun bagi memastikan tangan kita benar-benar bersih. Soalan seterusnya, kuman tidak akan merebak apabila kita menyentuh haiwan. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Kuman boleh merebak apabila kita menyentuh haiwan. Berdasarkan gambar ini, bilakah Roshan harus mencuci tangannya sebelum atau selepas? Jawapannya adalah sebelum dan juga selepas sebab berdasarkan gambar ini, Roshan sedang makan. Berdasarkan gambar ini, bilakah Roshan harus mencuci tangannya sebelum atau selepas? Jawapannya adalah selepas. Ia adalah disebabkan Roshan memegang pintu dan selepas memegang pintu, Roshan perlu mencuci tangannya. Berdasarkan gambar ini pula, bilakah Roshan harus mencuci tangannya sebelum atau selepas? Jawapannya adalah selepas. Roshan membuang sampah. Ia disebabkan terdapat kuman-kuman yang tidak dapat dilihat pada sampah itu. Berdasarkan gambar ini pula, bilakah Roshan harus mencuci tangannya sebelum atau selepas? Jawapannya adalah selepas. Roshan bermain dengan kawan-kawannya, Roshan perlu mencuci tangannya dengan bersih. Baiklah adik-adik, berdasarkan gambar ini, bilakah Roshan harus mencuci tangannya sebelum atau selepas? Jawapannya adalah selepas. Ia adalah disebabkan Roshan menggunakan tandas dan perlu mencuci tangannya selepas menggunakan tandas. Berdasarkan gambar ini, bilakah Roshan harus mencuci tangannya sebelum atau selepas? Jawapannya adalah selepas. Ia disebabkan Roshan bersin dan ada kuman melekat pada tangannya, maka Roshan perlu mencuci tangannya. Soalan seterusnya, bilakah Roshan harus mencuci tangannya sebelum atau selepas? Jawapannya adalah sebelum. Ini disebabkan Roshan ingin menyentuh makanan, maka dia perlu mencuci tangannya sebelum menyentuh makanan.
Baiklah adik-adik semua, Kak Sri nak bagi tahu kepada adik-adik semua yang kuman tu adalah sangat halus dan ia berada di sekeliling kita. Jadi sebab itulah adik-adik perlu mencuci tangan mengikut 8 langkah yang telah Kak Sri beritahu sebentar tadi. Dan sekurang-kurangnya 20 saat diperlukan untuk adik-adik mencuci tangan adik-adik dengan air dan sabun. Dan adik-adik semua perlu cuci tangan adik-adik selepas membuang sampah, selepas pergi ke tandas, selepas menyentuh haiwan dan juga sebelum dan selepas makan. Baiklah adik-adik, Dettol adalah jenama yang menghasilkan bekalan pembersihan, pembasmi kuman dan antiseptik. Dettol sedang berusaha untuk menyokong murid-murid memupuk tabiat kebersihan yang efektif seumur hidup. Tahap kesihatan yang rendah adalah salah satu penyebab utama pelajar tidak hadir ke sekolah di seluruh dunia. Jadi, membentuk tabiat yang baik sejak kecil adalah kunci untuk memastikan pelajar gembira, sihat dan dapat hadir ke sekolah. Baiklah adik-adik, kita dah sampai ke penghujung program Hygiene Quest kita pada hari ini. Kak Sri ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan adik-adik kerana menyertai program ini. Kak Sri harapkan agar adik-adik sentiasa ingat pembelajaran kita pada hari ini dan amalkannya setiap hari. Terima kasih. Bye.